hadirin sekalian, bijak pandai Melayu di universiti pun kadang-kadang terpengaruh dengan hujah-hujah bodoh itu. Saya tak faham apa yang berlaku di dunia politik sampai ke peringkat ini untuk mengejar kuasa. Sebenarnya perancangan untuk menggulingkan kerajaan Pakatan Harapan telah lama berjalan. Mereka memainkan orkestra yang dirancang bersama. Sebab jangan lupa, saya ini Menteri Pertahanan. Saya dah dapat laporan risik. Tapi sebagai menteri, saya tak bolehlah dedahkan itu semua. Sikit-sikit boleh. Dimainkan isu perkauman, di antaranya untuk mewujudkan kerajaan tanpa DAP. Inilah yang diajak saya untuk berbincang. Apa kesalahan DAP? DAP bersalah kerana menang banyak dalam pilihan raya. Kalau bertanding menang 7 kerusi, tak ada masalah. Kenapa kamu pergi menang 42? Bila menang, jadi kerajaan bersama amanah, keadilan dan bersatu. Dilantik menteri-menteri. Hadirin sekalian, mereka gunakan isu perkauman secara subversif, secara pakatan tertutup, untuk mengatakan bahawa DAP atau China telah ambil alih Malaysia. Ini di-share bersama oleh UMNO dan PAS. Dan ini kerajaan celaka merompak di tengah jalan. Kalau you are confident, dah menang di Cameron Highland, menang di Tanjung Piai, menang di Kimanis, ayo pilihan akan datang, kerja kuat, BN, PAS, ambil alih pemerintah. Tapi mereka tahu, kerajaan Pakatan Harapan dah mula menunjukkan hasil. Tol sudah mulai turun, harga minyak mulai stabil, siasatan penyelewengan dah mula terbongkar. Bila saya jadi Menteri Pertahanan, yang pertama sekali kita minta jawatan kuasa, siasatan khas yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang, siasat Kementerian Pertahanan. Bila disiasat didapati land swap, iaitu tanah Kementerian Pertahanan yang dibuat perumahan dan sebagainya, didapati kerajaan Kementerian Pertahanan rugi 500 juta. Itu baru satu. Kemudian kapal 6 biji LCS. Sepatutnya kapal pertama siap pada April tahun 2019. Dijangka akan siap kapal pertama tahun 2023. Berapa belanjanya? Lebih kurang 9.5 bilion. Berapa kerajaan dah bayar? Lebih daripada 6 bilion. Bila disiasat oleh jawatan kuasa yang diketuai oleh bekas ketua adik negara, didapati katanya ada penyelewengan yang dahsyat. Dan dalam rangka kami nak buat report polis, forensik audit, dalam keadaan itu, tiba-tiba kerajaan ini tumbang. 6 helikopter dibeli. Lebih 300 juta. Dah bayar 112 juta. Sepatut helikopter itu sampai yang pertama November 2017. Sampai sekarang sebiji pun tak sampai. Ini sedang disiasat secara forensik audit supaya dapat diperjelaskan kepada rakyat kemana wang tuan-tuan pembayar cukai pergi. Inilah hadirin sekalian, itu baru Kementerian Pertahanan. Belum lagi kementerian-kementerian yang lain. Penyelewengan dilakukan. Dan saya akui, semasa menjadi Menteri Pertahanan, angkat sumpah 12 hari bulan 5, lebih awal daripada menteri-menteri di hadapan saya. Saudara saya Saifuddin, Yang Berhormat Anthony Loke dan lain-lain.
saya memang kurang melawat kawasan. Karena tumpuan seperti disebut rakan-rakan tadi, terutama ni kami ni baru jadi menteri. Nak kena faham selok-belok pentadbiran dan sebagainya. Kemudian Menteri Pertahanan ni paling banyak sekali keluar negara. Saya pergi ke Munich, Jerman. Dalam Munich Security Council di sana. Berdepan dengan jeneral-jeneral daripada NATO. Saya kata pada mereka, jangan membawa konflik yang berlaku di Timur Tengah, bawa konflik itu ke South China Sea. Kita berdepan dengan mereka, kita bercakap dengan mereka. Kemudian saya terus ke London, sekejap transit. Terus pula ke mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN di Hanoi. Balik daripada Hanoi, tengok-tengok kerajaan jatuh. Anak Arab jadah betul. Jatuh kerana pengkhianatan daripada ahli-ahli parlimen daripada Keadilan dan Bersatu menyokong bersama dengan UMNO PAS dan rakan-rakan yang lain yang mereka dapat bersama untuk menumbangkan kerajaan ini. Itu pun tumbang atau tidak telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Saifuddin Nasution tadi. Hadirin sekalian, kita sudah mula boleh turun ke bawah. Pemerintah ini sudah ada gelombangnya yang kita boleh buat. Ya, hadirin sekalian, kita ada banyak kelemahan, tetapi kelemahan itu kita baiki dari masa ke semasa. Hadirin sekalian, Tun Mahathir kadang-kalanya kita bimbang juga. Dia selalu berbincang dengan menteri-menteri Melayu. Dia tak bawa menteri-menteri DAP. Tetapi kerana apa begitu? Sebab menteri DAP faham soal shared prosperity, yaitu kemakmuran bersama. Selalu kami bincang dengan Tun, dipanggil menteri-menteri Melayu. Bincang bagaimana orang Melayu tidak lari daripada tempat tinggal mereka di Kuala Lumpur dan di Selangor ini. Bincang. Bukan kita nak rampas hak orang bukan Melayu, tapi bincang nak selamatkan orang Melayu supaya duduk dalam bandar. Ini Menteri DAP tahu. Tapi mereka tidak membantah kerana mereka tahu. Memang tugas kerajaan menyeimbangkan antara kaum. Kaum Melayu yang lemah, yang kurang dalam bagian ekonomi mesti ditolong. Dan orang-orang Tionghoa yang bijak dalam perniagaan dan mampu dalam perniagaan hendaklah membantu menyeimbangkan keadaan ini. Ini kami bincang dalam kabinet, di luar kabinet. Bukanlah kita ini menjadi pak turut apa yang dikatakan oleh DAP. Bahkan hadirin sekalian, Lim Guan Eng di antara Menteri Kewangan yang kuat mempertahankan Terengganu dapat royalti minyak. Itu hak mereka. Dia yang menekankan supaya luluskan royalti minyak ke Terengganu 5% itu. Yang mereka dapat lebih 1.2 bilion. Tapi dimainkan di luar ini DAP dah perintah habis Melayu. Akhirnya orang Melayu dibuai dengan isu perkauman, termasuk daripada PAS yang mengaku parti Islam. Mereka terlibat dalam menjatuhkan kerajaan yang menentang rasuah, mengangkat semula perasuah-perasuah untuk memerintah Malaysia. Saya hadirin sekalian, daripada awal lagi mereka anggap bila kita ni dah jadi menteri, adalah datang mengurat-mengurat, tak bolehlah kita bersama bincang. Saya kata, Bang Mat ni biasa jadi pembangkang. Kalau kata tidur ni di surau pun boleh, di dewan pun boleh, hotel 1 bintang pun boleh, 6 bintang pun boleh. Nak tidur tepi jalan pun boleh, nak tidur dalam surau pun boleh, nak tidur dalam istana pun boleh. Tapi hadirin sekalian, dengan keadaan itu mereka anggap kita ni akan kejar apa saja demi menyelamatkan kedudukan sebagai jawatan menteri. Kalaulah kita kejar jawatan itu semata-mata, rakyat ditipu sekali lagi. Ini bukan sifat kita dalam perjuangan ini. Hadirin sekalian, sebab itulah kita tengok
dan selalu sebut, Tun berkali-kali sebut dia sebagai Perdana Menteri, dia kata tak boleh tinggalkan DAP. Karena dia menang melalui pilihan raya. Dan sebarang perkara kita bincang melalui kabinet dan luar kabinet. Kenapa kita takut? Akhirnya sekarang ini nak wujud kerajaan Melayu, mana kita nak tahu ni orang Tionghoa, orang India ni. Mereka rakyat Malaysia. Dan tadi yang berhormat Anthony Loke sebut, dia uphold, pegang kepada perlembagaan. Sebab misalnya jadi isu besar di antaranya bila Lim Chin Tong, DAP, jadi timbalan Menteri Pertahanan. Ini pertahanan negara ni, Lim Chin Tong jadi timbalan Menteri Pertahanan ni, apa nak jadi pada Melayu? Lim Chin Tong nak usik pangkat seorang jeneral pun tak boleh. Sebab Bamai ada menteri. Dalam Angkatan Tentera kita ada Majlis Presiden. Majlis Presiden ini pengurusinya Menteri Pertahanan. Siapa ahlinya? Panglima Angkatan Tentera. Melayu ke Cina? Wakil Raja-Raja Melayu. Melayu ke Cina? Ketua Setiausaha. Melayu ke Cina? Ahli lain hanya boleh dijemput. 4 orang ni tak ada salah seorang tak boleh mesyuarat Majlis Angkatan Tentera. Nak naik pangkat jeneral itu, nak naik semua. Ni pengurusinya. Tapi puak-puak nak haram jadah ni main mengatakan habis Melayu dalam Angkatan Tentera. Inilah hadirin sekalian. Bijak pandai Melayu di universiti pun kadang-kadang terpengaruh dengan hujah-hujah bodoh itu. Inilah. Lim Chin Tong memanglah dia timbalan menteri, dia jagalah urusan veteran, urusan kebajikan dan sebagainya. Tapi inilah dimainkan isu perkauman. Orang termakan. Dan Field Marshal kepada Angkatan Tentera ialah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong, bila dia ada keraguan untuk perkara, direct dia boleh panggil Menteri Pertahanan. Dan memang yang di Pertuan Agong memang memanggil Menteri Pertahanan untuk bincang beberapa perkara. Tak ada masalah, berlaku masalah tentera kita, askar Melayu diraja dan sebagainya akan terhapus dengan adanya Chin Tong di situ. Itu pembohong yang dilakukan oleh UMNO dan PAS. PAS UMNO, PAS UMNO, PAS UMNO, bohong. Tapi orang bijak pandai boleh terima. Kadang tu aku heran lah. Ada bekas ketua hakim apa tu, kononnya hebat lah. Oh, duk tulis hak Melayu sekarang ni. Kenapa tak tulis yang mengkhianatkan hak-hak Melayu di Malaysia ni ialah Melayu? Kalau tanah reserve Melayu hilang begitu banyak, tolong sebut. Mana yang ketua menterinya orang bukan Melayu, melainkan Pulau Pinang? Kelantan siapa? Pahang siapa? Negeri Sembilan siapa? Melaka siapa ketua menteri? Tapi yang mereka mengadu hilang hak-hak tanah reserve ini, mereka yang buat. Tapi inilah hadirin sekalian isu perkauman yang saya kesal. Walaupun kita dah maju merdeka 60 tahun, masih lagi termakan isu perkauman ini. Dan yang memainkan isu perkauman ini, nak jadikan kerajaan Melayu, ialah Tan Sri Mahyudin Yassin. Dia nafi, sok ke dia berani? Please. Ni bekas Menteri Pertahanan tau. Azmin tu Pak Yek je. Itu Pak Yek yang menggerakkan itu. Dia di antara yang main peranan nak wujudkan Malay based government di Malaysia. Yang berbagai kaum, berbagai agama, berbagai suku, kita boleh bincang suatu perkara secara terbuka. Kita boleh bincang dengan DAP, kita boleh bincang dengan NGO, kita boleh bincang dan mengambil keputusan. Kenapa kita nak pergi balik kepada lain isu perkauman? Rasuah pun tak apa, curi pun tak apa, asalkan dia Melayu. Lebih baik kita berkawan dengan lembu daripada berkawan dengan babi.
Dia anggap puak-puak Pakatan Harapan ni babi. Tuh, orang tua tu. Dia bagi contoh selalu binatang. Dia kata, BN ni macam tu lah, kita berkawan dengan lembu lebih baik daripada dengan babi. Sekarang dia berkawan dengan lembu-lembu tu. Baik tu hadirin sekalian, kita akan terus berusaha melalui jalan perlembagaan undang-undang. Dan kita akan cuba dengan berbagai cara mengikut saluran undang-undang. Dan kalau mereka kuat, mereka rasa yakin, tak apalah, bubar parlimen. Kalau kami menang, kami ambil alih semula. Kalau BN kalah, sedia jadi pembangkang. Hadirin sekalian, Bang Mat ni berapa kali kalah dalam pilihan raya. Ceramahlah di Kedah, puluh ribu lah. Dengan Saifuddin Nasution, dengan Anwar Ibrahim, satu dua Anwar Ibrahim Lanjil lah. Ribu orang datang putusan pilihan raya, kalah. 3 hari menung. Hari keempat buat kenduri pula. Lagi masuk lagi tahun 90, lawan lagi, menang parlimen saya, tapi dapat Malaysia tak, tunggu lagi. Mari tahun 95, kita kejar lagi, kita ceramah lagi, semua datang. Naik Palah Badawi, kita kalah lagi teruk. Kemudian datang lagi pada tahun 2008, kita kempen, kita ceramah, dapat 5 negeri. Bayangan nampak dah. Tapi tak dapat Malaysia lagi. Mari 2013, kita kempen kita semua. Kekal 3 negeri, hilang 2. Apa macam nak jadi ni? Menjelang pilihan raya 2018, orang tua tu datang. Tun Mahathir. Dia kata, hampa kuat, kami pun nak join sama, boleh ke? Saya kata, why not? Asalkan nak peruntuh BN, silakan. Kita kempen, kita ceramah, kita semua menang. Dan kita terima kemenangan. BN baru hilang kerajaan 2018. Tanda-tanda kamu nak menang telah ada. Pilihan raya kecil kamu menang. Kenapa tak boleh tunggu? Kami boleh tunggu 60 tahun. Kenapa kamu tak boleh tunggu 5 tahun? Kalau takut kalah, tak usah pakai sistem demokrasi. Sekarang pun rakyat dah kecewa. Kami pilih. Sekarang apa yang berlaku? Yang menang jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Tak pernah berlaku dalam dunia, saudara sekalian. Baik itu dunia Eropah tak hantar tahniah lagi sampai hari ini. Yang hantar barangkali negeri-negeri Afrika lah kot. Yang menang jadi pembangkang, ni yang menang ni, PH. Jadi pembangkang. Hak kalah, pemerintah. Dalam dunia tak berlaku melainkan di Malaysia, tanah airku. Baik itu, saudara sekalian, saya tak berucap macam ni lama dah. Sejak jadi menteri, orang kata Bang Mat berucap lah tak sedap. Memanglah menteri nak berucap macam mana, kena jaga fakta semua. Sekarang bermulalah serangan kami, bermula malam ini. Mahyudin dan geng kamu tak akan senang menerima kebangkitan rakyat yang jitu sekarang ini. Kami tak reda kerajaan yang dirompak di tengah jalan. Kalau hebat, kenapa tak tunggu 5 tahun, 2 tahun setengah saja lagi untuk pilihan raya? Kita pemilih demokrasi dan kita tak akan buang cara demokrasi ini. Oleh itu, kerajaan yang kamu ambil sekarang ini adalah kerajaan yang tidak ada legitimate. Betul ke tidak? Dan kita akan lawan mengikut saluran undang-undang dan perlembagaan. Selamat berjuang. Kembalikan kedaulatan rakyat. Terima kasih.